Kalau ada orang yang bertanya di manakah Allah, apa jawapan yang terbaik yang perlu kita jawab? Taib, untuk kita mengenal Allah, maka ulama telah menggariskan beberapa panduan. Pertamanya ialah ada 4 perkataan. Jangan kita biarkan perkataan ini berlegar dalam fikiran kita. Maknanya buang. Ini bukan kita sebenarnya yang untuk kita memikirkan Allah. Pertama, perkataan di mana. Jangan kita nak cuba buat kajian, nak cari di mana Allah. Kita tak akan jumpa. Kerana kita, sebab apa? Sebab kita lemah. Kita tak mampu. Cuba bayangkan, kita ambil cermin, kita tengok. Pertama-tama kita tengok bulu kening kita depan mata kita. Semua orang ada, tapi tak nampak. Tak nampak, padahal benda paling dekat dengan kita. Tak ada orang boleh nampak bulu kening dia. Macam mana kita nak nampak Allah? Sebab itu perkataan di mana jangan kita cuba. Kalau orang tanya juga Allah di mana, kita tak boleh nak jawab Allah ni di mana-mana pun dia ada. Tak boleh. Kerana Allah dia tidak mengambil tempat. Kita bayangkan, kita nak kata dia di atas ke, di kanan ke, di kiri ke. Kerana selain daripada Allah adalah makhluk. Selain pada Allah, sama ada kita sebutlah al-malaikat, arash, kursi, dunia dan segala semua ni makhluk. Bila kata makhluk, yang hanya zat qadim Allah saja. Allah saja yang qadim, lain semua ciptaan Allah. Jadi maknanya setiap ciptaan Allah ni ada mula. Ada mula, sebelumnya tak ada, tapi kemudian diadakan. Jadi bayangkan, di ketika mana sebelum segala sesuatu dijadikan, sebelum Allah buat segala-galanya, yang hanya ada zat Allah. Boleh kita kata di atas? Tak boleh. Nak kata atas apa? Benda tak ada di bawah. Nak kata di kanan, mana kirinya? Tak ada kiri. Kerana dia tidak di kanan, dia tidak di kiri, dia tidak di bawah, dia tidak di atas. Kerana dia bukan makhluk, dia adalah Khalik, pencipta. Dia cipta. Sebab itu kita tengok masa. Dia yang mencipta masa. Dia tak ambil masa, dia mencipta masa. Maka dengan terbitnya matahari sehingga sampai tengah hari terbenam, kita dah kira masa. Tadi kita kata pagi, sekarang kita dah kata petang, ini dah kata malam. Maka tadi semalam satu hari, ini hari kedua, ini minggu kedua, ini bulan kedua, ini tahun dan sebagainya. Maknanya dia pencipta masa, dia pencipta tepat. Jadi dia nak kata tempat mana? Dia tak mengambil tempat. Jadi kita jawab, kalau ada orang tanya Allah di mana, kita kata Allah tidak mengambil tempat. Kerana dia tak perlu kepada tempat. Kalau kita kata Allah perlu kepada arash, makna dia masih perlu kepada makhluk, sedangkan dia tak perlu. Sebab itu sekurang-kurang kepercayaan yang perlu ada dalam diri kita bahawa Allah ini zat yang tidak berhajat kepada sesuatu. Sebaliknya kita manusia, segala makhluk, semuanya berhajat kepada Allah. Jadi kalau kita dapat ini pegangan kita, selesai masalah. Perkataan di mana jangan kita gunakan. Mana jangan kita cari. Tak pernah ada nas untuk Nabi atau sahabat mencari di mana adanya Allah. Tidak. Yang kedua, perkataan bagaimana. Jangan kita cuba nak fikir, nak buat kajian. Dia ni bagaimana? Rupa dia sebenarnya tu macam mana? Besar mana? Kemudian tinggi mana? Ataupun panjang mana? Atau warna apa? Itu semua tak boleh. Sebab dia bukan makhluk. Dia adalah Khalik. Berbeza sama sekali dengan kita makhluk. Kita tak mampu. Sebab itu saya kata tadi, mata kita ni walaupun kita boleh melihat, tapi Allah nak tunjuk kelemahan kita. Bulu kening depan mata pun kita tak nampak. Makna dhaifnya kita. Cukuplah mengakulah kita lemah. Ciptaan Allah, Allah yang Maha Agung. Kita tak perlu nak cari di mana Allah. Perkataan kedua, di mana. Perkataan ketiga ialah, pertama tadi di mana, yang kedua bagaimana, yang ketiga bila. Semenjak bila ada Allah? Kalau ada orang tanya kita, Allah ni semenjak bila? Kalau kita jawab saya tak tahu, maka iman kita bocor, iman kita bahaya, iman kita rosak. Kerana kita kata saya tak tahu. Sebenarnya apa jawapan kita? Jawapan kita kata Allah tidak ada mula. Tidak ada satu detik yang bermula Allah itu, dan sebelumnya dia pun tak ada.
kemudian dia ada, barulah dia buat kita. Tak. Dia memang asal usulnya, azalinya dia memang ada, tidak ada permulaan, tidak ada penyudah. Sebab itu dia disebut huwal awwalu huwal akhiru. Dia yang mula, tak ada sebelumnya mula. Dialah yang memang ada dan ada, itu Allah. Yang keempat, perkataan berapa. Kerana ada orang kata mungkin ada Tuhan lain, mungkin ada bumi lain, mungkin ada planet lain, mungkin ada Tuhan lain. Tidak. Allah hanya satu saja. Dialah satu. Sebab itu untuk 4 perkataan ini. Pertama, kalau tanya di mana, kita kata Allah tidak mengambil tempat. Bagaimana, kita kata Allah tidak menyerupai dengan sesuatu. Bila, kita kata Allah tidak ada mula. Berapa, dia adalah satu yang tunggal. Inilah kita punya asas dalam pegangan akidah kita. Wallahu a'lam bishawab.